Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar bab 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, kita tengok kepada standard kandungan yang pertama iaitu kelestarian alam sekitar. Standard pembelajaran mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan, menghubung kait kecekapan tenaga dengan teknologi hijau, mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Okey, yang pertamanya kita tengok dahulu konsep teknologi hijau. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Maksudnya kita membangunkan sesuatu produk, sesuatu peralatan ataupun sistem. Tujuan dia untuk apa? Untuk memelihara alam sekitar dan meminimumkan kesan negatif akibat daripada aktiviti kita sendiri. Kenapa teknologi hijau ni penting? Yang pertama adalah untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Kita memang tahu kan alam sekitar kita akan semakin musnah kalau kita tak jaga dia. Seterusnya mengurangkan pengeluaran karbon. Bila kita membuat pembakaran, terutamanya pembakaran terbuka yang tidak terkawal, pembebasan gas karbon dioksida akan menjadi sangat banyak. Jadi kita nak kurangkan. Seterusnya, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia dan yang terakhir, menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Apa contoh sumber asli negara? Contohnya macam petroleum, arang batu, gas asli. Kalau sumber tenaga boleh baharu, air, solar, biodiesel. Boleh ya? Seterusnya kita tengok kepada dasar teknologi hijau yang telah dilancarkan pada bulan Julai tahun 2009, iaitu teknologi hijau sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi negara ke arah pembangunan yang mapan. Apa agaknya pembangunan yang mapan tu? Pembangunan yang boleh memenuhi keperluan sekarang tanpa menjejaskan keupayaan untuk memenuhi keperluan pada masa hadapan. Contohnya kalau sekarang kita buat pembangunan untuk tujuan sekarang, tapi dalam masa yang sama janganlah sampai keperluan akan datang terjejas. Kita tengok 4 tunggak utama kepada teknologi hijau ni. Yang pertama, tenaga, mempromosi kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Apa maksud mencari ketidakbergantungan tenaga? Maksudnya macam negara kita bergantung kepada petroleum, gas asli, arang batu. Jadi kita nak mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber tu, jadi kita cari sumber tenaga yang lain. Contoh dia macam air, solar, biodiesel, biogas. Seterusnya kita tengok kepada ekonomi. Menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi. Contoh dia macam kita membina solar panel. Jadi bila kita membina solar panel, akan ada keperluan untuk sektor pembuatan untuk membina solar panel tu sendiri. Jadi nanti akan ada peluang pekerjaan. Jadi dengan cara itu teknologi hijau ini boleh membantu untuk menambah ekonomi negara. Seterusnya dari segi alam sekitar, meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Akhirnya sosial, menambahkan kualiti hidup untuk semua. Contoh dia apabila kita mengamalkan
penjimatan tenaga elektrik. Okey, dari segi penggunaan tenaga secara cekap. Jadi kita kuranglah bayar bil contohnya. Jadi bila kita kurang bayar bil, kalau ada duit yang berlebihan tu kita boleh guna untuk benda lain untuk meningkatkan kualiti hidup kita. Okey. Okey, kita tengok pula apa yang dimaksudkan dengan kecekapan tenaga. Okey, kecekapan tenaga ni maksudnya penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, umpama macam kita menggunakan lampu LED berbanding mentol yang lama. Okey, jadi bila kita guna LED, penggunaan tenaga dia kurang. Okey, kurang karbon dioksida dibebaskan. Jadi kuranglah bila kurang karbon dioksida dibebaskan, so pencemaran akan kuranglah berlaku. Okey, kita tengok kepada sektor teknologi hijau. Okey, sektor teknologi hijau ni ada 7. Okey, yang pertama sektor tenaga, kedua sektor pertanian dan perhutanan, yang ketiga sektor pengangkutan, yang keempat sektor teknologi maklumat dan komunikasi, yang kelima sektor pengurusan sisa dan air sisa, yang keenam sektor bangunan, dan yang ketujuh sektor perindustrian dan pembuatan. Okey, jadi untuk yang detailnya awak akan belajar mengenai sektor tenaga, pengurusan sisa dan air sisa, sektor pertanian dan perhutanan, dan juga sektor pengangkutan. Okey. Okey, itu sahaja yang dalam silibus kita ya. Okey, kita tengok sektor tenaga. Sektor tenaga ni sebenarnya memfokuskan kepada penggunaan tenaga alternatif yang lebih bersih. Macam yang cikgu cakap tadi, sumber solar, air, biogesim, biogas. Okay? Bebas karbon, okay, contoh macam sumber air kan, okay, dan dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil. Apa dia bahan api fosil? Petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, seterusnya sektor pertanian dan perhutanan. Okey, berfokus kepada pengawalan kadar gas karbon dioksida di dalam udara melalui pertanian dan perhutanan. Contohnya macam kita nak elakkan daripada pembalakan secara berlebihan, pembalakan secara haram, okey, ataupun pembakaran hutan untuk kita nak menanam apa orang kata tumbuhan kata hasil yang lain kan. Jadi kita nak kurangkan bila kita bakar hutan, bila kita tebang hutan, itu semuanya akan menyebabkan gas karbon dioksida dalam udara bertambah. Okey. Pada masa yang sama juga sektor ini menekankan kepada penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Okey, sektor yang seterusnya adalah sektor pengangkutan, berfokus kepada penambahbaikan prasarana pengangkutan yang lebih bersih, bahan bakar kenderaan serta pengangkutan awam. Contoh dia macam mempromosikan kongsi kenderaan, okay, menaiki kenderaan awam, penggunaan kenderaan hybrid, kenderaan elektrik. Okay, ini adalah di bawah sektor pengangkutan. Bagi sektor pengurusan sisa dan air sisa, dia memfokuskan kepada usaha untuk meminimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah sisa atau air sisa tu tadi menjadi sesuatu yang baru seperti baja kompos. Okey, apa contoh sisa? Sisa tu macam sisa makanan. Okey. Okey, kalau air sisa contoh dia macam air lebihan daripada air basuh kita air basuh pinggan tu kan, itu air sisa. Okey, ini semua nanti kita akan tengok detail dalam yang tajuk yang seterusnya. Okey. Okey, untuk sektor bangunan kita berfokus kepada pembinaan bangunan hijau.
Okey, kalau awak ke Putrajaya, awak boleh nampak bangunan Suruhanjaya Tenaga yang bentuk macam diamond tu. Okey. Okey, dia memang betul-betul konsep fokus kepada bangunan hijau. Okey. Dia penelitian kualiti yang baik terhadap alam sekitar dan bangunan. Okey, maksudnya dia pembinaan dia tu pun menggunakan bahan binaan hijau. Lepas tu dari segi penggunaan tenaga dan air yang cekap serta pengurusan sisa pekerjaan yang baik. Okey, macam mana penggunaan tenaga yang cekap? Artinya banyak tingkap. Bila banyak tingkap, cahaya matahari banyak boleh masuk. Bila banyak cahaya matahari boleh masuk, kuranglah lampu digunakan. Bila kurang guna lampu, kurang elektrik. Okey. Sama juga dari segi kita penjimatan air lah. Barulah kita tak membazir pengurusan sisa pekerjaan. Okey, mungkin dari satu lagi dari segi penggunaan kertas. Okey, penjimatan penggunaan kertas. Jadi bila bangunan hijau ni dia bermula daripada binaan sehinggalah kepada pengurusan seharian. Okey, sektor perindustrian dan pembuatan ni pula berfokus kepada program kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif. Kita tahulah kalau perindustrian dan pembuatan ni dia boleh membebaskan gas-gas yang boleh memberi kesan kepada alam sekitar. Jadi kita nak kurangkan kesan-kesan tu. Okey. Okey, kesan negatif tu contoh dia ialah kesan rumah hijau, jerebu, hujan asid. Okey. Dan seterusnya, sektor teknologi maklumat dan komunikasi memfokuskan pengamalan teknologi maklumat komunikasi TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Okey, pengamalan TMK hijau ni bertujuan untuk mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. Okey. Jadi contoh dia macam lepas kita laptop yang dah rosak ke, bateri handphone yang rosak, yang dah tak guna ke, kita bukan sekadar kita buang macam tu ke tak. Kita lupuskan dengan cara yang betul supaya dia tak mencemarkan alam sekitar. Okey. Terima kasih kepada anda kerana mendengar. Okey, jangan lupa like dan subscribe.